saya. Rare sebab apa? Pertamanya tajuk dia keris Melayu. Keris Melayu pusaka bangsa dari kajian melalui lisan guru-guru tua. Saya kata rare sebab dia cetakan dia adalah terhad. Setakat ni yang ditulis depan ni edisi emas, hanya 700 naskah cetakan. Penulis adalah Ahmad Zamli bin Alipiyah. Muhammad Zamli bin Alipiyah. Gambarnya dekat belakang ni. Okay. Segala-gala tentang keris ada diceritakan dalam buku ni. Meskipun banyak ilmu tentang perkerisan ini diturunkan secara lisan daripada turun-temurun, daripada pandai besi, daripada Tok Guru Silat, apa semua, dan kebanyakannya dipindahkan melalui lisan sahaja. Jadi usaha penulis iaitu Tuan Ahmad Zamli bin Alipiyah ni adalah untuk dokumentasikan segala apa yang beliau dapat daripada berguru dengan pandai besi, berjumpa dengan guru silat apa semua, dan menadah ilmu dan menjadikannya dalam satu bentuk buku yang bagi saya adalah ultimate. Bagi saya lah, saya tak tahu tuan-tuan. Jadi saya akan tekankan sedikit tentang buku ni, dan juga kita akan lihat sedikit apa perkara yang kita boleh dapat faedah daripada buku ni terhadap keris yang kita ada sekarang. Jadi tuan-tuan, kita lihat dulu. Okey, sebahagian besar dia ada, buku ni ada 11 bab. 11 bab yang mulanya cerita tentang sejarah lah. Sejarah keris ini, daripada mana datangnya, daripada mana asalnya, bagaimana ia dapat nama keris, sejarah penggunaan dia, sejak daripada kerajaan Gangga Negara, Langkah Suka, dan sampailah kepada peringkat sebelum penjajah masuk, mana keris tu digunakan sebagai satu custom yang biasa dan mesti ada pada orang Melayu kita. Jadi sejarah itu dinyatakan daripada awal lagi, dan juga termasuk dalam bahagian pengenalan itu adalah merupakan bagaimana cara pembuatan keris yang dapat kita lihat sekali dengan visual, gambarnya sekali pun ada dinyatakan di sini, dan juga gambar pembuat keris. Ini adalah merupakan hasil daripada kerja lapangan yang telah dilakukan oleh penulis yang gigih lah untuk menghabiskan masa dia, kos dia untuk nak hasilkan buku ni, yang mana perlu kita bagi saya hargai dan milikilah bagi kita, terutamanya bangsa Melayu yang berbangga dengan adat budaya dan juga perkakasan pusaka kita. Saya rasa selain daripada memiliki satu bilah keris, buku ni pun patut kita tahulah, sebab kita tak tahu apa benda, fungsi yang ada dalam setiap lekuk-lekuk keris kita tu. Dan selain daripada itu, diceritakan juga tentang adab bagaimana untuk kita berurusan dengan keris. Kadang-kadang kita pergi jumpa dekat kedai, kita main buka aja, main tarik je. Saya pernah ada depan saya, ada orang tu jual keris dekat pasar, ada orang tarik, cabut dia punya ulu dia. Jadi benda-benda macam tu kadang-kadang perlu dielakkan untuk kita main terus taram keris orang. Jadi dia ada adab dia, adab buka, adab tutup, adab nak cium keris apa macam mana, dia ada cara lah. Ya. Selepas tu dalam buku ini juga ada yang menarik bagi saya adalah pengenalan untuk keris-keris Semenanjung. Ni buku ni khusus untuk keris Semenanjung, keris Melayu saja ya. Dia tak termasuk keris yang datangnya daripada tanah Jawa. Dia keris Melayu ni dia termasuklah daripada Semenanjung tanah Melayu, dan juga sebahagian daripada Sumatera. Ataupun Sumatera tu semua ada dikira sebagai Melayu lagi. Manakala tanah Jawa dia lain pula. Dia ada ladrang, dia ada lain. Manakala di pada belah Filipina pula dia ada keris dia yang lain pula. Ada yang dipanggil sebagai sundang. Tapi yang ni kalau kita tengok yang ni termasuklah tanah Melayu ni termasuklah Patani punya keris Tajung. Kita akan lihat keris Tajung sebentar lagi. Dan kemudian ini dia menerangkan tentang fungsi setiap ornamen ataupun kerawang yang ada pada hulu keris Tajung, yang bagi saya merupakan paling unik yang saya dapat lihat sekarang ni. Dan kemudian kita dapat lihat lagi tentang sampir. Sampir yang ada pada hulu.
sebenarnya pada setiap sudut keris itu ada fungsinya tersendiri yang akan diterangkan kemudian. Dan saya juga ada tulis tentang ni. Ini adalah merupakan bentuk-bentuk kerawang yang ada belalai gajah, lidah gajah, apa semua yang mungkin saya tak dapat terangkan dan semuanya, tapi diceritakan tentang fungsinya, jenisnya, macam mana nak kenal siapa yang pembuatnya, dibuat dalam buku ini. Kemudian ada lagi, ini adalah pamor. Pamor yang di setengah-setengah keris ada pamor, ada setengah keris tak ada pamor. Nanti kita akan lihat secara ringkas ya tuan-tuan. Saya nak cerita panjang ni, tapi banyak lagi video lain yang mungkin tuan-tuan boleh buat rujukan. Pamor, bentuk keris, dan penulis tidak lupa juga untuk menerangkan mana keris yang bernilai tinggi, mana keris biasa, mana keris cantik. Jadi dekat sini dia ambil banyak, dalam contoh ni dia ambil keris tajung ya. Keris tajung, ada keris tajung yang dia dihiasi dengan emas. Dia punya pandai sarasnya ada pamor. Ya. Dan yang terakhir yang saya nak tunjukkan pada tuan-tuan adalah mengenai penggunaan. Setiap perkara yang ada pada keris itu semua ada fungsinya. Contohnya saya ceritakanlah sedikit, saya mungkin tak dapat cerita panjang. Yang ada bersama saya ini adalah merupakan tajung ya, tajung. Keris tajung. Okey, ini adalah dipanggil keris tajung. Tajung ni dia berasal daripada Patani. Okey tuan-tuan, mula-mula kita akan tengok hulu tajung. Hulu tajung yang mana ia ni adalah merupakan identiti kepada keris-keris yang datangnya daripada Patani. Dikatakan bahawa asal daripada hulu ini dia berbentuk lengkap dengan tangan, kaki, apa semua, tetapi apabila datangnya Islam maka ia diringkaskan. Jadi antara bentuk-bentuk yang boleh saya terangkan pada tuan-tuan yang ni yang bahagian kayu ini dipanggil sebagai buah pinang. Manakala ini pendokok ataupun disebut sebagai temin, dibuat daripada tembaga dengan motif apa tuan-tuan? Dengan motif telur ikan. Dengan motif telur ikan. Untuk keris selain daripada keris tajung dia tak pakai yang ni, sebab yang ni dia boleh berpusing-pusing kayak ni. Manakala yang lain-lain ini dia dipanggil yang jenis ni botakala. Ya, ulu tajung botakala. Dia ada lengkap dengan mata, dengan ini bukan burung ya. Ini hidung dia. Atas ni dipanggil sini alis mata. Kemudian dia ada lagi piah mata di sini. Kemudian dia ada, kalau tuan-tuan perhatikan dekat sini dia ada kelopak teratai. Kemudian dia ada gelang kaki bergerak-gerak sini. Dia punya gerisik-gerisik ni. Dan juga kalau ada setengah versi dia ada telinga dekat sini. Macam dalam wayang kulit tu. Dia bota color ni, bota ni asalnya gergasi. Kalau dalam Perak, negeri Perak ni ada satu tempat namanya bota. Bota itu adalah gergasi. Jadi ini sebagai daripada hulu lah. Banyak lagi nak cerita, tapi kita akan terus melihat kepada mata dia. Ataupun disebut sebagai bilah. Okey, dia boleh dipusingkan. Pusingkan. Okey, ditolak. Okey. Kalau saya dapat wujudkan. Baik, ini dipanggil sebagai pandai saras. Dia mempunyai tulang. Antara ciri-ciri pandai saras dia ada tulang kat sini. Okey, tuan-tuan boleh tengok saya dekatkan. Ini disebut sebagai kerawang ya, kerawang. Yang mana dia boleh digunakan sebagai penyangga senjata dan boleh mencederakan anggota badan lawan. Kalau ada orang nak rebut keris daripada kita, maka kita boleh buat kesangga. Manakala belalai gajah ni pula dia ada fungsi dia. Ya, fungsi belalai gajah ni untuk merampas senjata daripada orang. Kemudian mata ni yang untuk versi saya ni dia ada sepanjang 41 inci, 41 cm
Yang istimewa tentang bilah pandai saras ni, dia pembuat dia asalnya daripada tanah Jawa. Dia datang ke Patani dan minta untuk buat keris oleh Raja Patani semasa tu berlawan dengan Siam. Jadi pandai saras ni dia buat satu design keris yang mana kuat dan juga lurus. Ketidak keris sebelum ni dia mesti ada loop. Jadi datangnya pandai saras dibuatkan straight macam ni. Jadi untuk memudahkan dibawa perang. Jadi memang design untuk pandai saras yang dibuat dengan memakai format keris Patani, dibuat untuk berperang. Okey tuan-tuan, selain daripada itu juga, selain saya dah terangkan tentang cara nak pegang dia. Saya bukanlah pandai, tapi saya cuba nak berkongsi sajalah. Selama video ni saya buat sebenarnya atribut untuk seorang kawan saya. Dia pandai keris, dia pandai silat, saya panggil dia pendekar. Ustaz Syariman nama dia. Okey, jadi cara nak pegang. Okey, kalau kita tengok untuk keris yang berhulukan tajung ni, dia mungkin nampak macam sukar untuk nak pegang dia sebab dia besar ya. Tapi cuma yang nak pegang betul dia ada lembah kat kawasan sini, dia dipanggil lembah untuk kita letakkan jari, dan juga cara kita pegang ni. Mungkin nampak tak selesa, ya, tapi sedap dipakai. Ya, keris ni kalau saya cakap sekali lagi, yang namanya tajung ini, yang lurus pandai saras ini digunakan untuk berperang. Okey, selain daripada itu kita ada hulu. Yang namanya tajung, ada khilaf menyatakan bahawa diambil daripada ini sampan. Nama tajung orang kata dia diambil daripada jong atau kapal ya. Jadi bentuk kapal dia kat sini. Hampir ke semua keris sebenarnya keris yang Melayu semenanjung, dia punya sampir, ini dipanggil sampir, dipanggil batang, dan ini dipanggil buntut. Ya. Hampir semua keris-keris semenanjung dia punya sampir ini sebenarnya memberi identiti sampan ataupun kapal yang digunakan di pantai-pantai mana tempat keris itu dibuat. Macam di ni, kalau di belah Patani dia punya sampir dia ni, dia membentuk macam sampan dia orang lah, ada belekuk ni. Dan ini juga sebagai senjata selain daripada keris yang saya sebut. Kalau matanya terlepas, kita boleh gunakan ni. Ini kita boleh pakokkan kepala musuh. Kalau katakan terlepas, ini boleh pergi. Ini boleh pergi. Kalau orang nak rampas keris, ini boleh pergi. Ya. Manakala untuk yang ni pula, jangan buang. Jangan buang. Okey, kalau keris telah dipegang di tangan kanan, ini pegang kiri, yang ni kita boleh gunakan sebagai penyangga. Penyangga sama ada letak kat dagu dia, tarik, ataupun kita hentak dia pakai ni. Ini pun dia ada muka sebenarnya, dia ada dagu, dia ada dahi, dia ada baut leher dia. Ya. Jadi macam-macam yang tuan boleh dapat. Tapi bagi saya tuan-tuan, bagi saya buku ni buat masa ni bagi saya the ultimate, sesuai untuk letakkan dalam library atau koleksi tuan-tuan sendiri. Walaupun harganya agak berbaloi lah untuk memiliki dia, tapi bagi saya worth it lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.